Okay, today we'll continue on question number 9. Okay, question number 9, which is a circular measure, sukatan membulat. Ini adalah tajuk tingkatan 5, form 5, chapter 1. Okay, so how are we going to solve these questions? Okay, so we look at the questions mentioned about what? We try to highlight the keywords. Okay, this is a Raja 1 menunjukkan sebuah semi bulatan. Okay, this is semicircle, semi bulatan. Okay, yang berpusat di A di sini, sektor OP, B, QR. So yang warna putih ni adalah sektor. Di sektor ni berpusat O dengan sektor DR. D mana DR? Okay, ni DR, CS dengan pusat D. So ini adalah sektor, ini pun sektor. Okay, so lihat baik-baik. So OD dengan OD, O dari O sampai D ada satu garis lurus yang melalui pusat A. Okay, maklumat yang diberikan. Maka selepas tu semicircle PCQ with center A. Ini yang ulang lah, ni bilingual kan. So seterusnya yang bahagian bawah tu ni semi bulatan PCQ ialah 24 cm. Dia punya diameter, maknanya dari sinilah PAQ ini adalah 24. Okay, kita boleh highlightkan maklumat di sini 24 dan panjang lengkuk RCS adalah 20. Okay, RCS adalah 20 di mana boleh kita label di mana lengkuk ini adalah 20. Okey, di mana kalau PAQ adalah 20, PCQ maaf, dia punya diameter semi bulatan PCQ adalah 24, maknanya ini adalah 12 lah. Sini adalah 12 di sini, sini adalah 12 di sini. Mana di sini panjang dia, okey. Dan seterusnya ada maklum apa yang telah diberikan lagi? Tak ada dah. Okey. So OP dia adalah dia punya jejari right. Ini adalah radius. So ini pun jejari dia pun samalah 15. So, apakah bahagian A yang pertama yang telah diminta? Soalan dalam POQ. Dia want POQ. Dia nak sudut ini. Nak sudut ini dalam unit radian. Okey, so perhatikan gambar raja. Sekiranya kita nak dapatkan sudut itu, kita nampak sini ada sebuah segitiga. Maka kita boleh selesaikan dengan menggunakan Pythagoras. Okey, ataupun kita boleh guna sin lah. Sebab sudut ini kan kita bagi sebagai POB. Okey. Contohnya kalau kita nak cari sudut POB kan. POB. Okey, POB sudut ini bertentangan, ini bersebelahan. Ini adalah opposite hypotenuse. Okey. So kata A kan. Kita ada belajar yang trigo tu. So kata A kan. So ini mana satu? Ini adalah sin kan. Opposite hypotenuse. So ini opposite hypotenuse. So ini adalah okay, so kalau kita nak ambil dapatkan sudut ni, makna sudut POB, okay, bukan POB maaf, ini POA kan, sudut di sini adalah A, maaf. Okay, this is A here. Okay, so POA is equal to 12/15. Sin okay, sin ataupun sin. So kata alright. Okay, ini sin, ini sama dengan ini. Tetapi itu separuh saja. Kalau kita nak dapatkan keseluruhan, kita kena darab 2. So kita cari POA dulu. Itu POA akan bersamaan dengan shift sin atau arc sin 12/15. So tekan calculator, you will manage to get angle which is 53.13 darjah. Tetapi soalan ni dah nak dalam sudut unit radian, right? So untuk POQ kita kena darab 2. 53.13 kena darab 2. Kenapa darab 2? Sebab tadi ini cari ni separuh sahaja. So kena keseluruhan, we have to find another half. So we need to multiply by 2 and I need to convert it into radian. So I multiply by pi over 180. So remember the question mentioned here pi using 3.142. So nanti pi kita akan ganti dengan 3.142. 3.142. Maka tekan calculator, boleh dapatlah jawapan terus, di mana adalah sama dengan 1.855 radian. Sudut POQ. Soalan tak sebut kata bagi dalam berapa angka bererti. Kalau jawapan akhir, biasanya kita akan sekurang-kurangnya 4 angka bererti ya. So 1.855. Pastikan bundar dengan nilai yang betul. So macam mana dapat 2 markah? Ini sajalah 2 markah tu. Sekiranya dapat ini 1, inilah 1 markah. So 2 markah sahaja untuk bahagian ini ya, untuk bahagian A. Seterusnya kita pergi kepada bahagian B, di mana soalan minta mencari perimeter dalam cm kawasan berlorek.
Kawasan lorek maknanya di sinilah. They want the perimeter. Want the perimeter means that they need to find this one. Kita perlu panjang lengkuk ini. Kita perlu panjang ini. Lepas tu kita perlu, so yang cikgu yang sketch merah ni ya. So kita dah perlu yang ini. Panjang ini juga. So seperti mana kita tahu ini 11, ni pun 11. Dengan RCS pun tadi dah beritahu panjang lengkuk ini adalah 20. So ini tidak perlu nak mencari kan. So apa yang kita perlu cari adalah untuk mencari panjang lengkuk bagi ini. PBQ dengan panjang yang semi ni panjang yang lengkuk ni, ataupun kita kata yang arc for the semi circles. Okay, panjang lengkuk bagi semi bulatan. So untuk dapatkan panjang lengkuk untuk yang sektor yang OPQ, so kita dapatkan, ingat kita belajar dua rumus sahaja dalam chapter ini. S equal R theta. Another one which is the A equal to 1/2 R square theta. Tu radius lah. Sekarang kita nak cari S ataupun panjang lengkuk. So kita nak panjang lengkuk apa? Kita nak panjang lengkuk PBQ. Nak R theta. R kita berapa di sini? 15. Theta tadi dah cari kan? Theta. Okay, theta tadi adalah ini. 1.855. This is the theta we find. Ini theta ini. Sudut ini. Okay. So makna kita kena darab dengan 1.855 radian. Maka kita punya panjang lengkuk adalah bersamaan dengan 27. Kalau ikut jawapan cikgu, 27.825 cm. Sekiranya bagi balapan 3 pun boleh lah. Round off 2 lebih tak apa. Tapi sekurang-kurangnya 4 angka bererti ya. So ini 27.8. Tapi selesai lagi, ini hanya untuk PBQ. Sekarang kita nak cuba cari pula untuk PCQ. PCQ adalah ni. PCQ di mana kita nak cari panjang ini ya. PCQ. So ini adalah semi bulatan. So semi bulatan ingat dia pi lah. Ataupun kalau kita kata semi bulatan, kita punya panjang lilitan dia. Okey, lilitan dia adalah kalau sebuah bulatan panjang lilitan 2 pi r kan. Kalau separuh adalah pi r. Kita boleh guna pi r saja. Pi r itu pi dia berapa? 12 kan. This is 12 here. Ini adalah 12. Tadi lupa nak label balik untuk bahagian ni. Sebab diameter adalah 24. Right? So ini adalah 12. Okay. Pi dia adalah 3.142. Pi r kan. Pi dulu. 3.142 kali dengan 12. So maka kita akan dapat 37.704 cm. Sekiranya kita tak nak guna pi r, kita boleh guna panjang lengkuk punya formula juga. Di mana theta dia adalah 180. Sebab satu garis lurus kan 180. Lepas tu tukar kepada unit radian, iaitu pi lah. Pi adalah 3.142 lah. Okay. So ini dah dapat panjang lengkuk yang ini. So kita jumlahkan semua di mana perimeter. Okay. Kawasan pelorek. Kalau perimeter. Shaded region lah. Shaded region is equal to, okay. So our SPBQ plus SPCQ plus the RCS. RCS plus the RD and plus the DS. Okay. So ini adalah cikgu tulis mudah, ni tak cantik. Plus DS. Okay. So this is the one. 1, 2, 3, 4, 5. That's the perimeter. So kita buat satu setiap satu. So SPBQ ni B ya. Alamak. Tulis dah melekat. PBQ tulis elok-elok supaya cikgu nampak dengan jelas lah, ataupun murid nampak dengan jelas. Sekarang cikgu tunjuk kat sini kan, right? So sekarang ni BPQ tu berapa? 27.825. Okay, tambah dengan 37.704. Tambah lagi yang dapat 20. Tambah lagi 11. Tambah lagi 11. Tuliskan setiap satu. Okay, so nanti tekanlah calculator. Kamu akan dapat jawapan 107.53. Jangan lupa unit sentimeter sebab ini perimeter. So kita dapat perimeter, shaded region. Markah yang diberikan adalah di sini sekiranya dapat tahu. Okey, dapat cari lengkuk ini, panjang lengkuk, dapat cari panjang lengkuk ini. Okey, lepas tu masukkan semua nilai di sini pun K1, jawapan akhir ni N1. Okey, sekiranya jangan risau sekiranya di sini somewhere wrong. Okay, you know how to find out the line of arc, right? Contohnya kalau nilai di sini salah,
Contohnya di sana. Tapi kamu tahu nak cari parameter adalah untuk masukkan nilai ini. Ambil nilai yang salah masuk di sini masih lagi dapat K1. Tetapi mesti nampak setiap satu lah. Maknanya kena nampak setiap satu masukkan nilai apa yang diberikan. Nilai yang salah masuk di langkah yang betul akan dapat K1. N1 tak dapat lah. Okey. So itu caranya. Jangan skip langkah kerja. Ingat mungkin kadang yang rasa-rasanya terus guna calculator, terus parameter shaded region sama dengan satu nilai sahaja tanpa menunjukkan hasil tambah daripada semua ini. Okey, ada risikonya di mana sekiranya jawapan salah, tak ada langkah kerja, K1 ni tak ada, makalah. Maknanya tak langkah kerja, salah lah, terus kosong. Okey, terus cannot and not. Okey, sekiranya jawapan sini betul, ni langkah kerja pun tak ada, kemungkinan tak dapat markah juga. So we do not know nanti ada ditolak markah ataupun tidak. So jangan skip Okay. So ini adalah bahagian B, belum selesai lagi. Tadi 2 markah, sebenarnya 4 markah, 6. So kita ada lagi bahagian C di mana 4 markah. Sebab ni soalan bahagian B juga, satu soalan 10 markah. So pastikan setiap soalan tu jawab, jangan biar kosong. Okay, soalan C ni pula dia nak kawasan pelorek luas. Okay, just now looking for perimeter. Now area. So area for this one no problem, right? So you have to find out the area of this, okay, and area of this. Ini tak ada masalah sebab kita tahu kita guna rumus A sama dengan setengah R kuasa 2 theta. Betul tak? SDR. Okay. So kita dah dapat panjang lengkup ini adalah 20, tapi kita tak ada theta ni, kita tak ada. Tetapi kita boleh dapat. Okay, so S sama dengan R theta, maka kalau dah nak dapat theta adalah sama dengan S bahagi dengan R. S 20 bahagi dengan R tu 11, so theta kita akan bersamaan dengan dia akan sama dengan theta akan bersamaan dengan 1.818 radian. Okay, sudah dapat theta, tak ada masalah untuk dapatkan dia punya luas. So kita cari yang kawasan ni dulu sebab ni mudah. Nanti cikgu turunkan macam mana cara nak kawasan ini. So untuk area of sector, this is DRCS. Sebab dah bagi huruf kan, so bagilah nama pada sektor tersebut. Lebih mudah daripada kamu labelkan bahagian tu A ke B kan. Okay, so lebih senang kamu buat macam tu. So setengah R kuasa 2 theta, R kuasa 2, 11 kuasa 2 lah. 11 square, theta is 1.818. So you press your calculator. So 109.99 square centimeter. Ini luas kan? So untuk yang ini pula, sebab ini kita tengok ini adalah semi bulatan. So kalau kita nak bahagian di sini, kita ambillah Kita ambillah semi bulatan, luas semi bulatan tolak dengan segmen ini. Okey, sebab bahagian ni saja segmen di sini. Ini bahagian segmen ni ya. So maka kita perlukan cari luas segmen. So nak cari luas segmen, kita ambil luas sektor. Banyak caranya sebenarnya. Kalau tak nak guna yang ini cara ni pun boleh guna cara lain. So ikut sahaja, kalau bagi cikgu rasa lebih mudah, cikgu guna luas segmen lah. Kita cari segmen ini, okey, dengan menggunakan sektor tolak dengan segitiga, ada dapatkan nilai di sini. Kemudian saya luas semi bulatan tolak dengan segmen ini. Okey, sebab ini lebih senang daripada formula. Okey, tak payah, tak perlu complicated. Kita buat slow-slow tak apa. So kita cari dulu luas segmen. Luas segmen, okey, akan sama dengan area of segment lah. Luas segmen pula. Ada BM, ada BI pula. Area of segment. Okey, area of segment. Area of segment is equal to, kalau guna formula seperti mana setengah R kuasa 2 theta tolak sin theta pun boleh. Kalau itu kena hafalkan. Kalau kamu tak nak hafal formula tu, kamu terus gunakan luas sektor tolak dengan setengah AB sin C, iaitu luas segitiga pun boleh. So setengah R dia adalah 15 kuasa 2. Theta dia adalah tadi berapa? Theta dia 1.855 kan. So cikgu label di sini mudah. 1.855. So 1.855. Okey, tolak dengan setengah AB segitiga. AB 15 Setengah AB sin theta, aja ambil segitiga ni. AB sin theta. Sin theta ni berapa? Theta dia
Theta dia tadi di sini, kita dapat ini. 53.13 kali dengan 2. Okey, iaitu 106.26. So, kita buat. Adakah terlalu laju? 106.26. Okey, sekiranya kurang faham, nanti bolehlah PM cikgu selepas melihat video tersebut. Okey, so ini kalau seperti selalu Megak suka guna formula setengah R kuasa 2 setengah R square theta, dalam kurungan kan theta minus sin theta pun boleh. Rumus situ. Boleh saja. So, tekan calculator, kamu akan mendapat jawapan di mana area of segment untuk ini segmen apa? PBQ bagi nama dia. PBQ akan sama dengan 100.687 square centimeter. So this is only this area yang mana ni saja. Sekarang kita nak luas semi bulatan. Area of semicircle. Area of semicircle, we know that semicircle is the pi r square, right? Circle pi r square. So half of it is equal to 1/2 pi r square. R is what? For 12, right? Half of it. Okay, separuh daripada itu. Kalau biasanya luas semi bulatan pi r kuasa 2. Luas bulatan. Semi itu setengah. So, kita setengah kali dengan yang ini. Kita dapat berapa? Kita akan dapat setengah. Akan dapat ini. 226.224 dah. Cikgu dapat di sini. Okay, semua boleh tekan calculator untuk cuba. Adakah sama dengan jawapan cikgu? Okay, so ini adalah nilai dia 226.224 square centimeter untuk area of semicircle. Tapi belum dapat lagi jawapan. So kita nak kawasan berlorek di sini. You want to find this one? Okay, so area of shaded. This is shaded what? PCQ, right? PCQ is equal to area of semicircle minus area of segment. So it's equal to this one, 226.224 minus 226.224 minus this one. Okay, so the answer is 125.537. Okay, lastly, we add the area of shaded region. Shaded, okay, which is equal to area of shaded, which is equal to area of the shaded, this one. Okay, and this one. We add up these two. Okay, so it's 125.537 plus 109.99. Okay. So the last answer, 235.53 square centimeter. Okay, that's it. So we do it one part by part. This one for us to find out the theta. Okay, in order for us to find out the area of sector of this shaded part. So for this shaded part, we use the semicircles minus the segment. Okay. So if those that use this is use half of the quarter, quarter here, then minus the segment also can okay. But this one is the easiest way lah. You know, because we know that this is the sector, right? Okay, this is the segment. Maybe some of you might use the formula. You assume this is the sector. Okay, so which is wrong. Tak boleh tak boleh ambil ini sektor ni, tolak sektor ini. Ada pelajaran buat macam tu. So salah. Okay, tak dapat jawapan yang seperti mana yang cikgu buat dah. Sebab ini dah maklum, ini adalah semi bulatan. Ini baru sektor. So kita ini bukan sektor untuk ini. Dia bukan sektor. Ini bukan lengkuk untuk sektor di sini. So hati-hati dan dah baca, teliti soalan. Okay, so ini adalah jawapan bagi bahagian C. So 4 markah lagi. Macam panjang lebar cikgu baru 4 markah kan. So kesian, right? Okay, so never mind. So ini memang didapat di sini dah. Kalau K1 di sini, sekiranya tahu mencari sektor untuk yang ini. Lepas itu, tahulah mendapatkan ni, cara ni. Kita nak dapat 1 di sini. Ini memang dah 1. Ini N1. Okay, K1 tu sebenarnya kalau mana-mana 1 betul lah.
akan dapat satu lagi. Contoh ini sama ada area ini, area untuk yang ini kan. Ataupun yang ini salah satu betul tu dah boleh dapat satu markah. Okay, kalau semua betul, of course you can manage to get 3 marks lah. Kalau jawapan betul, and 1. So, jumlahnya 4 markah. So, soalan tadi 4, 4, 2. So, 10 markah. Okay, cikgu akan teruskan untuk soalan yang seterusnya di video yang seterusnya lah. I will see you in the next video. Okay, bye.